Sorry. Kata hidung lah pula. Okey, baik. Ramai tak pelajar baru yang baru join hari ni? Cik angkat tangan sekali. Nak tengok siapa pelajar baru. Seorang, Alicia. Okey, Wan Nurul Syahirah seorang. Lagi siapa lagi? Rafiuddin, Wani Ramli. Wani Ramli ni nama sendiri ke nama mak ayah? Mak. Nama mak agak dah. Okey. Okey, selamat datang ke SM Kakak lah. Okey. Saya Cikgu Wan Nazri yang akan mengajar sains. Okey. Tapi awak masuk ni dah agak terlambat dah. Dah bulan 7. So hari ni kita baru nak masuk tajuk baru, iaitu tajuk bab 7 dah sekarang ni. Bab udara. Okey, ada buku teks tak lagi? Kalau ada bagus, kalau tak ada buku teks banyak, secara online pun banyak. Awak boleh download melalui Telegram ada. Kat mana lagi? Laman web ada. Saya rasa semua dah dapat rasa tak? Okey, so hari ni kita nak belajar bab 7. Jadi tanpa membuang masa, kita saya nak present sekejap. Okey. Okey, so hari ni bab udara. 7.1 adalah komposisi udara. Komposisi udara. Okey, kalau dalam buku teks tu muka surat 196. Kita akan belajar gini. Okey. Udara, kalau sebut udara ni secara umumnya semua orang pernah ataupun biasa dengar perkataan udara ni tak? Okey, yang mana kita sedut hari-hari pun sedut udara, kita bernafas guna udara, kita nak berinteraksi, nak bercakap, kita perlukan udara. Kalau tak ada udara, kita bercakap tak ada orang dengar. Kecuali sekarang ni lah. Kita bercakap secara online saja. Tapi kalau di sekeliling awak tu tak ada udara, awak tak dapat mendengar juga saya. Sebab udara ni adalah pengantara ataupun dia tu medium yang membawa gelombang bunyi. Kalau tak ada udara, kita tak dapat mendengar. Getaran tu tak ada. Okey. So kita dah terbiasa dengan perkataan udara. Cuma udara tu sebenarnya adalah secara umum saja. Nah, dalam udara banyak lagi komponen-komponen. Okey. Bukan setakat oksigen, kita pernah dengar oksigen, karbon dioksida, dan dalam dia tu ada lagi. Ada dengan habuknya, ada dengan bakterianya, ada dengan apa lagi nitrogen, hidrogen. Tak? So hari ini kita nak tengok apakah komposisi udara. Komposisi itu maksudnya pecahan-pecahan yang ada dalam udara ni. Okey. Udara ialah campuran beberapa jenis gas. Dia bercampur, dia tak sebati dia bercampur saja. Maka kita boleh asingkan udara-udara tu. Okey. Beberapa jenis gas, antaranya adalah yang paling banyak sekali yang berada dalam udara adalah nitrogen. Nitrogen 78%. Ada guna tak nitrogen ni? Siapa tahu kegunaan nitrogen? Siapa boleh jawab sekali? Buka mic jawab. Apa kegunaan nitrogen yang pernah awak dengar, yang pernah awak tahulah? Apa kegunaan nitrogen? Siapa nak jawab? Khairul Muslim nak jawab? Khairul Muslim baru join. Siapa Hisham Syahiran ada? Boleh jawab apa kegunaan nitrogen? Cuba. Tak apa, salah tak apa, kita belajar kan. Apa jawapan dia?
Nitrogen. Ada Memberi udara yang sihat. udara sihat. Okey. Okey. Kalau tak ada nitrogen kita tak boleh hidup juga. Betul juga memberi dia berada dalam nak memberi kita udara yang sihat kan. Tapi kegunaan nitrogen ni banyak dalam industri pembuatan baja, okey. Kalau awak suka berkebun tak, awak beli baja, cuba tengok dekat belakang komposisi baja tu campuran daripada apa? Mesti ada nitrogen. Nitrogen ni kalau berlakunya petir, kilat tau, pam bunyi petir. Okey, nitrogen tu akan ditukar kepada bentuk-bentuk nutrien. Kalau dia hujan jatuh, dia bawa nitrogen tu sekali akan menjadi baja kepada tanah tu. Tu kehebatan nitrogen. Dia banyak, 78% berada dalam atmosfera bumi, dalam udara kita. Yang kedua diikuti dengan oksigen. Kandungan oksigen dalam udara kita 21% sahaja. Kalau tengok daripada 100% tu 21% je oksigen ni. Dan karbon dioksida ada 0.03 dan gas nadir lain 0.97 seperti helium, argon, xenon, neon, krypton ada dalam ni. So kalau kita tengok sini oksigen ada 21%, kedua tertinggi. Tak, tapi kita sentiasa menggunakan oksigen ni. Kita sedut, kita hembus karbon dioksida, kita sedut, kita hembus karbon dioksida. Okey? Jadi kalau ikut perkiraan oksigen yang sentiasa digunakan akan jadi semakin sikit lah. Tapi siapa nak gantikan dia balik? Nak suruh dia kekal 21%? Tu seterusnya lah. Komponen-komponen lain yang terdapat dalam udara seperti mikroorganisma. Ada mikroorganisma, benda-benda halus. Virus, bakteria, apa lagi? Fungus, yang ada banyak. Wap air dan habuk. Kuantiti komponen-komponen ini adalah kecil dan sering berubah-ubah bergantung pada masa dan tempat. Sebagai contoh, wap air di kawasan hutan atau selepas hujan adalah lebih banyak dari hari panas ataupun di kawasan gurun yang panas. Okey, kalau kita petakan dia dalam bentuk carta pie ni. Okey, kalau kita tengok yang paling banyak sekali nitrogen kuning. Hampir 78% dekat 80% dia punya kandungan dia. Okey. Cara kita nak mengasingkan campuran kepada pecahan-pecahan kita boleh buat melalui penyulingan berperingkat. Okey, apakah kepentingan gas dalam kehidupan harian kita? Yang pertama, kalau oksigen tu jelas sekali dia adalah sebagai gas untuk kita bernafas. Tak? Sebab untuk aktiviti-aktiviti sel dalam badan kita ni bukan kata satu tempat saja berfungsi. Semua dalam badan kita ni berfungsi. Sebab contohnya di jari ada sel, di jari kaki ada sel, dekat punggung ada sel, dekat otak ada sel. Tak? So sel-sel ni dia perlukan oksigen untuk dia tukarkan kepada tenaga. Walaupun kita makan makanan tu dia dapatkan tenaga, tapi kalau tak ada oksigen dia tak boleh bergerak. Okey, dia tak boleh nak buat kerja. Jadi setiap sel yang ada dalam badan kita ni akan bekerja mengikut tugas dia masing-masing dan dia perlukan oksigen. Sebab tu kita bernafas. Kalau bernafas kita tiba-tiba kita berhenti bernafas, kita akan rasa sesak, kita akan rasa terdesak, kita akan rasa nak mati lah. Kalau lama sikit boleh mati kalau tanpa kita bernafas. Tak? Itu kepentingan oksigen. Okey, yang kedua, oksigen ni juga penting untuk pembakaran. Tak kira dah pembakaran apa-apa pun. Pembakaran roket ke, enjin roket ke, pembakaran sampah, pembakaran dapur kita nak memasak, kita perlukan oksigen. Kalau tak ada oksigen,
api tidak akan keluar sebab pembakaran syarat utama dia nak oksigen, ada bahan bakar, ada suhu yang tinggi ataupun haba. Okey. Lagi oksigen ni dalam industri pembuatan kereta, kimpalan, pemotongan logam, dia perlukan untuk kita nak bakar, nak apa? Nak canai dia, nak buat bentuk ni. So dia perlukan oksigen Okey. Penyediaan pelbagai sebatian. Kita nak buat sebatian lain pun kita perlukan oksigen juga. Contoh kalau tengok karbon hidrat, dalam karbohidrat tu ada oksigen. Okey, karbon dioksida ada juga kepentingan dia. Kita hembus, kita sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida dah. Walaupun badan kita menolak karbon dioksida, mengeluarkan karbon dioksida, tapi karbon dioksida tu ada kepentingan dia untuk tempat lain. Contohnya fotosintesis. Dia perlukan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen. Nampak? Kita saling bertukar-tukar dengan pokok. Tak? Kita sedut oksigen, keluarkan karbon dioksida. Tak? Lepas tu pokok nak buat makanan dia perlukan karbon dioksida. Dia proses, dia keluarkan oksigen. Jadi kita dengan tumbuhan saling berhubung. Kita beri, dia terima. Dia beri kita terima. So dia membentuk satu kitaran. Sebab itulah gas tak pernah habis. Tak? Gas oksigen walaupun kita sedut hari-hari setiap masa 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kita duk sedut oksigen. Tapi sebab apa oksigen tak habis? Sebab kita ada pokok di tepi rumah kita yang mana kita saling bertukar-tukar gas dengan dia. Kita beri karbon dioksida, dia beri oksigen kepada kita. Nah, awak ni pula pergi tebang pokok, tebang. Ada hutan, tebang. Ada bukit bukau, awak taruh habis tanah, buat perumahan apa semua. Pokok jadi semakin sikit, katakanlah tak. Pokok jadi semakin sikit. Dan fotosintesis tak dapat dijalankan. Nah, bila tak dapat dijalankan, penghasilan oksigen kurang. Maka oksigen akan menjadi sikit. Dalam masa yang sama, karbon dioksida menjadi semakin banyak. Apa akan jadi kalau karbon dioksida lebih banyak daripada oksigen? Okey. Yang paling obvious sekali, bila karbon dioksida ni banyak, kita akan berasa keadaan sekeliling kita lebih panas. Sebab apa? Karbon dioksida ni dia memerangkap haba. Haba daripada matahari masuk, tak boleh nak keluar. Sebab apa? Karbon dioksida tu dia memerangkap haba tu. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni di sekeliling kita semakin hari semakin panas. Semakin hari semakin panas. Sebab apa? Banyak kawasan-kawasan hutan-hutan ditebang, dijadikan kawasan industri, dijadikan kawasan perumahan. Sebab pertambahan penduduk ni semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Jadi kuranglah kawasan penghasilan oksigen. Kalau awak pergi duduk dalam hutan, awak akan rasa sejuk je tak? Sejuk je. Sebab apa? Sebab banyak oksigen. Tapi kalau awak duduk bandar sikit, pergi Kuala Lumpur, banyak kenderaan, mari, awak akan rasa tahap kepanasan dia tu. Sebab apa? Sebab karbon dioksida memerangkap haba. Lagi, karbon dioksida boleh digunakan untuk pembuatan minuman berkarbonat. Tapi sesuai tak minuman berkarbonat ni? Siapa suka minuman berkarbonat? Coca-Cola ke, Pepsi ke? Ada tak? Ada suka sini? Tapi ramai suka lah. Minuman-minuman berkarbonat gini. Kalau pergi KFC, confirm. Minuman tu awak akan minum minuman yang berkarbonat. Okey? Lagi, karbon dioksida boleh dijadikan sebagai alat pemadam api. Alat pemadam api. Okey? Contohnya kalau petrol terbakar, cara paling efektif sekali kita nak
padamkan kebakaran tu, kita kena guna gas karbon dioksida. Sebab apa? Gas karbon dioksida ni dia adalah gas yang tidak menyokong pembakaran. Bila kita sembur karbon dioksida, dia akan mengelakkan daripada oksigen masuk. Bila tak ada oksigen, kebakaran tak boleh berlaku kan. Okey, kitar karbon. Kitar karbon ni kitaran yang ada dalam dalam bumi kita ni tak. Bila lembu makan rumput, dalam rumput tu ada karbon. Okey. Lepas tu lama-lama lembu tu akan mati. Mati, karbon tu akan kembali pada tanah. Tanah tu diserap oleh tumbuhan, dijadikan makanan. Bila tumbuhan tu mati, dia kembali kepada tanah balik. So benda tu akan berlaku secara kitaran. Tak pernah habis. Nah. Nitrogen. Nitrogen yang saya sebut tadi adalah penghasilan asid nitrik dan amonia. Amonia tu apa? Amonia tu baja lah. Baja-baja lah. Okey, kita nitrogen cecair sebagai ejen penyejuk. Ejen penyejuk. Di dalam industri superkonduktor. Superkonduktor dia guna nitrogen cecair. Untuk kalau awak pergi ke Jepun, ada kereta api tu, kereta api laju, dia panggil bullet train. Awak tahu tak, bullet train tu dia terapung atas landasan, dia terapung. Dia menggunakan nitrogen sebagai ejen penyejuk untuk menghasilkan superkonduktor sebenarnya. Okey. Lagi gas nadir. Seperti gas helium, kita guna dalam balon terbang balon udara. Okey. Yang mana balon udara ni boleh digunakan sebagai alat kaji cuaca, ataupun gas argon digunakan sebagai gas untuk mengisi dalam mentol. Kalau tak ada gas argon, gas yang bertekanan rendah, mentol tu akan meletup. Pom, meletup sebab mentol ni panas lah. Dia diimbangi oleh gas dalam dia tu, iaitu gas argon. Okey, kalau tak ada gas tu dia akan meletup lah. Okey, kitar karbon ialah kitar yang mengekalkan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida daripada udara untuk mengembalikan semula ke udara secara berterusan. Okey, kitar karbon bermula daripada pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Haiwan yang memakan tumbuhan memperolehi unsur-unsur karbon daripadanya. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan akan mereput. Okey, pereputan yang dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah membebaskan karbon dioksida. Okey, pembakaran bahan api fosil yang mengandungi karbon seperti arang batu, petroleum dan juga membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Respirasi ni kita bernafas dah. Semua tumbuhan dan haiwan membebaskan karbon dioksida. Jadi proses-proses seperti pereputan, pembakaran dan respirasi diseimbangi oleh fotosintesis. Okey, dengan adanya fotosintesis dia boleh mengimbangi 3 benda: pereputan, pembakaran dan respirasi. Jadi kalau kita nak membantu bumi mengurangkan karbon dioksida, kita jangan lakukan pembakaran. Pembakaran terbuka. Bahaya. Okey, ni adalah kitar dari segi infografik dia. Okey. Ada tumbuhan hijau di tengah ni, okey. Dia satu-satunya yang menggunakan karbon dioksida. Dia menyerap karbon dioksida. Menyerap karbon dioksida dan dia hasilkan oksigen. Tapi yang menghasilkan karbon dioksida tengok banyak ni. Yang pertama pereputan, yang kedua respirasi, yang ketiga pembakaran. Semua tu akan menukarkan oksigen kepada karbon dioksida.
Okey, pokok akan menyerap karbon dioksida. Dalam masa yang sama, pokok bukan dia buat makanan fotosintesis ni 24 jam sehari. Tak. Dia buat makanan tu pada waktu siang sahaja yang ada cahaya matahari. Okey. Tapi pada waktu malam ataupun waktu lain, dia juga mengalami proses respirasi. Respirasi ni pernafasan. Dia juga mengeluarkan karbon dioksida juga. Okey. Tapi bila bila pokok banyak, dia dapat meimbangi ketiga-tiga. Sebab tu kita dinasihatkan untuk menanam pokok walaupun kawasan kecil, tanamlah pokok di sekeliling rumah kita. Kalau tanam rupuk tu nampak semut pula rumah, tanamlah pokok bunga yang comel-comel tu, yang boleh beri kita oksigen. Kita buka pintu, kita dapat oksigen yang segar. Lagi kitar oksigen. Kitar oksigen pula adalah kitar yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian semula ke udara secara berterusan. Oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, pengaratan, pembakaran dan perebutan diperolehi daripada hasil fotosintesis. Dia terbalik kepada kitar karbon tadi lah. Okey? Sama je, berlaku pengaratan, pembakaran, respirasi, yang mana dia membebaskan oksigen. Hak merah tu menggunakan oksigen. Dia banyak menggunakan oksigen tapi membebaskan karbon dioksida. Dia belajar dah masa sekolah rendah ni. Okey. Jadi apakah langkah nak mengelakkan gangguan kepada kitar karbon dan kitar oksigen? Dia Allah buat ni comel dah patutnya. Dia berlaku dalam satu kitar. Ada yang buat, ada yang guna, ada yang pergi balik pada kita, guna balik. Jadi benda tu berlaku dalam satu cycle kitaran dah. Jadi kalau kita nak membantu mengelakkan gangguan alam sekitar, kita kian musnah akibat daripada aktiviti manusia seperti penebangan pokok, penggunaan racun serangga dalam pertanian secara yang tidak terkawal. Kita menanam pokok tapi kita gunakan racun. Gunakan racun sebagai mengawal serangga tapi tidak secara terkawal. Itu menjejas juga kitar karbon. Keadaan ini menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dan mengganggu kitar-kitaran lain semula jadi, termasuklah kitar oksigen dan kitar karbon. Antara kesannya kepada kehidupan dan kitaran ialah pemanasan global dan kesan rumah hijau. Jadi kalau kita nak cegah, kita boleh membantu daripada mencegah pembalakan haram. Kita jangan lakukan aktiviti pembalakan secara haram. Ni bahaya ni. Mengelakkan penggunaan racun serangga yang berleluasa. Tidak melakukan pembakaran hutan. Elak pembebasan asap dari kenderaan secara berlebihan. Okey. Jadi kalau awak ni orang yang cintakan alam sekitar, elakkan benda-benda gini. Okey. Maksudnya kenderaan tu pun jangan beli banyak-banyak. Kalau boleh satu keluarga satu sahaja. Hak penting saja yang beli. Okey. Hak tak penting jangan beli. Okey. Masuk tu juga jangan masuk berlebihan. Bakar banyak-banyak walaupun bazir buang. Masuk untuk cukup, lepas tu okey. Jangan lakukan pembaziran. Okey, boleh? Boleh faham untuk hari ni? Ni 7.2 pembakaran dah. So habis dah untuk 7.1. Komposisi kepada udara. Simple saja sains ni lah. Cuma rajin ke tak rajin lah. Sekarang ni ada berapa orang? 33 orang. Ramai tak masuk tu. Ada ikut tu. Okey, ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Stop sharing dulu. Ada soalan nak tanya? Ada orang tak ni? Tak ada ke? Tak ada soalan. Tak ada. Tak ada soalan. Ada. Lang.
Soalan tak ada mau. Okey. Hari ni adalah hari last PDPR. Tak? Last PDPR sebelum kita bercuti lah. Okey, kita nak bercuti pertengahan penggal pula ni. Okey. Jadi so cuti seminggu tu saya harap awak boleh buatlah nota-nota ni. Buat nota ni komposisi udara. Boleh tak? Ke tak boleh? Boleh. Boleh. Bagus. Mana dia nak dengar? Tapi hok buat latihan, hok hantar latihan orang yang sama saja. Ada orang tu senyap je lah. Mana tahu. So, setakat itu saja untuk hari ini. So, jadi kerja awak adalah untuk siapkan buat nota hok kita bincang tadi. Berapa komposisi dalam udara, berapa nitrogen, berapa oksigen. Buat nota comel-comel. Boleh? Boleh ke? Boleh. Bagus. Boleh go. Bagus. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini dulu. Kita tangguh kelas kita dengan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati. Tulis nama dulu sebelum left kelas. Tulis nama sini, dekat chat ni. Sini. Tulis nama dan kelas. Okey, Lailatun, Syami, Akmal Hakimi, Sofia. Okey, pakai isi lah dah. Kelas kena tulis. Sebab cikgu tak kenal lagi awak. Kelas mana lah. Okey, terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.